Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam negara Kesultanan Unggul 2030. Saya Muhammad Nakib merupakan salah seorang pegawai Sekretariat Protege Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian untuk meluangkan masa dan mengikuti On Air with Protege secara live di Facebook ini. Untuk makluman, program On Air with Protege ini merupakan sebahagian daripada inisiatif Protege untuk menyediakan platform kepada panel jemputan dari kalangan industri untuk berkongsi pandangan mereka berkaitan ekosistem kebolehpasaran dan keusahawanan. Kepada orang awam, di samping menguar-uarkan inisiatif yang dijalankan oleh kementerian ini serta agensi-agensi di bawahnya, jom sama-sama kita share kepada kawan-kawan kita Facebook ini, live ini kepada mereka untuk sama-sama mendapat input dan manfaat berkaitan topik perbincangan kita pada petang ini. Topik perbincangan kita pada petang ini adalah calon pilihan majikan yang akan disampaikan oleh Encik Abdul Khalid Putra. Beliau berpengalaman lebih daripada 7 tahun di dalam bidang HR dan kini beliau sebagai Career Service Specialist di Macadena Consultancy yang dimiliki oleh beliau sendiri. Beliau berkemahiran dalam Human Resource Consulting dan memberi khidmat nasihat kepada pencari kerja melalui khidmat nasihat, penulisan resume dan tips temuduga. Encik Abdul Khalid Putra telah melatih sekurang-kurangnya 500 peserta dan 200 peserta yang telah mengikuti latihan beliau telah dipanggil untuk sesi temuduga di syarikat yang terpilih. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput pengurus Sekretariat Protege Encik Syed Muhammad Hafiz sebagai moderator untuk meneruskan sesi ini. Dipersilakan. Alright, sorry ada masalah teknikal tadi. So bismillahirrahmanirrahim, saya mulakan semula. Terima kasih kepada Cik Nakib sebentar tadi. So basically pada hari ini bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah Cik Abdul Khalid Putra daripada Macadena Consultancy yang akan bersama-sama kita untuk berkongsi mengenai topik kita pada hari ini iaitu calon pilihan majikan. So Cik Putra, Assalamualaikum, apa khabar? Dengar ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. So sekarang kita berada dalam keadaan pasca pandemik COVID-19 ni, semuanya berada di bekerja dari rumah. So saya lihat kat sini Cik Putra pun berada di rumah untuk menjalankan konsultasi beliau. Okay, so untuk maklumat semua, sedikit latar belakang mengenai program Protege ni adalah sebenarnya program Protege ni bertujuan untuk membantu kita punya para graduan untuk meningkatkan potensi kebolehpasaran dan juga selaras dengan dasar keusahawanan negara. Kita juga memupuk kemahiran keusahawanan lah dalam kalangan graduan untuk menjadikan bidang perniagaan ni turut menjadi pilihan utama kerjaya selepas tamat pengajian. So macam Cik Putra, kita dekat sini kita tak boleh nak mengharapkan lah majikan untuk menyediakan peluang pekerjaan. Kita juga nak membentuk mereka ni jadi job creator juga, Cik Khalid, Cik Putra. Tapi pada hari ini topik yang kita nak bincangkan bukan mengenai keusahawanan, tapi lebih kepada macam mana kita nak createkan kita punya graduan ni sebagai calon pilihan majikan. Okay, seperti mana yang semua sedia maklum, kalau kita rujuk pada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara,
jumlah pengangguran setakat Oktober dah meningkat ke 700,000 kalau kita bandingkan kepada Januari awal tahun itu. Jumlah pengangguran negara lebih kurang 500,000 saja. So meningkat lebih kurang 200,000 orang. So dia sedikit memberikan cabaran kepada kita yang graduan, di mana setiap tahun kita keluarkan lebih kurang 350,000 graduan baru yang menyertai dalam pasaran pekerjaan. So macam mana Cik Putra, kita nak bantu kita punya graduan ni untuk menghasilkan resume yang kalau boleh majikan kalau tengok tu memang pilihan mereka. So kalau macam tu saya nak serahkanlah kepada Cik Putra untuk berkongsi pengalaman beliau. Okey, terima kasih banyak. Cik Said. Betul kan Cik Said kan? Jangan salah nama pula kan? Okey, Cik Said. Saya terima kasihlah kerana terima kasihlah sebab invite saya hari ni untuk program bersama dengan Pertujuan ini. Saya pun berbesar hatilah untuk menerima pelawaan kan. Saya pun difahamkan saya adalah yang pertama lah, dan saya rasakan program ni patutnya diteruskan. Dan saya pun rasa akan ada lagi speaker yang akan dijemput, and saya wish everyone for good luck lah in the future, insyaAllah. So hari ni kalau bercakap pasal kita punya kata presentation dari segi resume, saya nampak ramai orang hari ni terlampau fokus dengan hantar resume yang bermacam-macam jenis resume. Tapi hari ni saya bukan nak komen sangat lah dari segi resume sangat, tapi dari segi macam mana kita nak jadikan resume kita ni kepada satu yang lebih relevan. Saya always emphasize on being relevant. Sebab apa bagi saya, untuk jadi seorang yang relevan ni kita tahu apa indikator dia. Tapi kalau kita nak jadi seorang kandidat yang terbaik, kita tak tahu apakah dia punya matrix tu. Okay. So hari ni kalau kita nak cari jalur pilihan majikan, apa yang kita perlu lakukan adalah yang pertama sekali, pilih jawatan yang sesuai dahulu. Kalau hari ni kita apply jawatan yang tak sesuai, saya rasa pun orang tak nak ambil kita. Sebab kadang-kadang saya tengok hari ni, semasa saya bekerja dulu, previously, saya nampak ramai hari ni orang yang apply jawatan ni, dia pakai apply je semua jawatan yang dekat luar sana tu. Asal nampak benda tu boleh apply, klik apply, pum dia bantai klik apply. Saya rasa ini bukan satu jalan yang betul lah kan. Patutnya kita kena pilih jawatan yang sesuai. Yang keduanya, kita kena samakan resume kita dengan jawatan tersebut. Bukannya kita terus hantar resume yang biasa tu dekat mereka. Sebab hari ni kalau kita hantar resume yang biasa kita hantar, kita akan dapat apa yang biasa orang lain dapat. Dan dia kata kita susah nak dapat kerja lah. Orang lain pun susah dapat kerja, kita pun susah nak dapat kerja. Dan terakhir sekali, kita kena betulkan dari segi format resume kita. Sebab hari ni format resume kita yang menentukan sama ada kita punya resume itu dapat dibaca ataupun tidak. Okey. Bila kita pergi untuk pilih jawatan yang sesuai ni, yang pertama sekali saya cadangkan untuk adik-adik lah yang fresh graduate apa semua tu kan. Untuk pilih jawatan yang sesuai, awak kena search menggunakan kata kunci yang sesuai. Hari ni saya tengok ramai orang klik nama jawatan, dia tak pilih berdasarkan nama kelayakan mereka yang ada. Contoh kalau kita tengok dekat sini, saya letakkan dekat sini chemical and fresh. Sebab apa saya letakkan chemical and fresh? Chemical ni refer kepada study background awak. Mungkin awak study chemical sebelum ni. Fresh ni saya refer kepada fresh graduate. So dekat sini bila saya klik apply, saya akan tengok bila saya klik search, dia akan keluar lebih kurang 50 jawatan yang lebih kurang sama. Sama sebab apa? Sebab sama mereka 50 jawatan ni adalah lebih kurang memerlukan jawatan dalam bahagian chemical ataupun study background dalam chemical, dan fresh refer kepada fresh graduate. Tolong gunakan perkataan seperti A and D ni untuk awak jumpa jawatan yang sesuai. Awak boleh tukar, tak semestinya chemical. Kalau awak study electrical, awak letaklah electrical. Kalau awak nak letak perkataan lain, contoh macam skill awak pun boleh juga. Contoh macam awak kalau budak engineering, mungkin awak ada study AutoCAD. Mungkin awak ada study MATLAB. Mungkin ada Revit. Mungkin awak boleh letakkan macam tu. Kalau study bahagian IT, mungkin boleh letakkan perkataan contoh macam Java ataupun JavaScript ataupun apa lagi? Sistem-sistem lah, apa-apa saja. Oracle, SQL, tak kisah. Kalau awak account, UBS, Myop, awak boleh gabungkan juga. UBS dan Myop dan juga Fresh pun boleh. Tiga-tiga tu pun tak ada masalah untuk digabungkan. Okay. So bila kita dah jumpa jawatan yang sesuai, barulah kita boleh klik apply. Tapi sebelum kita nak apply kepada jawatan tu, kita kena make sure resume yang kita nak hantar tu sesuai dengan apa yang jawatan tu nak. Sebab hari ni walaupun nampak macam sesuai, tapi bila mereka baca kita punya resume, mungkin nampak tak sesuai. Sebab apa? Sebab bila kita tengok awak punya job description, awak punya job requirement, mungkin tak banyak persamaan dengan apa yang kita ada. Sebenarnya awak ada.
Tapi yang menyebabkan tak ada adalah disebabkan awak tak highlight benda tu. Awak tak keluarkan benda tu dalam resume awak. Sebab itulah mungkin akan ada hiring manager ataupun recruiter yang tak pilih awak punya resume. So selepas awak jumpa jawatan yang sesuai ni, apa yang awak kena buat adalah awak kena masukkan maklumat-maklumat yang penting ni dalam resume awak. Tapi nak letak dekat mana maklumat penting ni? Maklumat penting ni contoh dia macam nama-nama projek ke, nama skill ke, nama sistem ke, apa sahaja yang boleh awak nampak dalam mereka punya job posting tu. Dalam tempat mereka salurkan jawatan tu. Awak tengok dekat situ apa yang penting dekat situ, awak ambil, masukkan dan letak dekat sama ada ringkasan profil awak, dekat mata pelajaran yang awak pernah belajar, ataupun awak boleh letak dekat dalam projek yang awak pernah terlibat, mungkin masa final year projek awak, ataupun dekat deskripsi kerja yang awak dah pernah ada sebelum ni, mungkin masa dekat internship program, ataupun dekat dalam sijil ataupun latihan. Kalau hari ni kita tengok ada banyak latihan ataupun sijil yang disediakan secara online. Hari ni dia jadi relevan sebab COVID-19, maka hari ni kita nampak ramai orang mengambil peluang ni untuk improve diri mereka dengan ambil sijil ataupun latihan secara online. Ini boleh diterima pakai zaman sekarang. Okay, kalau 10 tahun dulu mungkin orang tak nak terima. Dia kata ni mungkin scammers ke apa semua ni kan. Ni semua sijil beli. Tapi hari ni nowadays tidak ada lagi macam tu. Kita boleh terima dah. Alright. Now, selepas awak copy paste, awak copy apa maklumat-maklumat yang penting dalam ayat-ayat ataupun ayat-ayat mereka yang awak dapat jumpa, yang awak rasa awak boleh tarik masuk dalam resume awak. Awak kena make sure awak tambahkan bukti sebelum awak hantar resume awak. Dekat sini bukti yang saya maksudkan adalah nama dari segi nama ataupun dari segi nombor. Nama yang saya masukkan dekat sini adalah nama dari segi nama projek. Mungkin projek masa awak punya final year projek akhir tahun tu. Ataupun mungkin dari segi kemahiran ataupun skill ataupun sistem ataupun perisian software ataupun dari segi perkakasan hardware awak. Yang mana ada awak boleh letak. Ataupun nama pelanggan kan, mungkin awak pernah liaise dengan pelanggan-pelanggan yang high profile, mungkin Petronas awak punya previous client. Masa awak kerja internship awak selalu liaise dengan Petronas. Letak nama Petronas dalam tu. Jual nama mereka. Gunakan nama-nama kontraktor, nama vendor ataupun nama penjual ni untuk awak naikkan resume awak tu. Barulah orang baca resume awak ni ada bukti. Mereka akan nampak resume awak ni macam satu orang kata penceritaan. Ada bukti-bukti dari segi nama projek, memang betul-betul awak buat. Kalau awak tak buat benda tu, kemungkinan besar awak takkan boleh listkan nama-nama benda ni. Kalau ada nama pencapaian lagi baiklah, obviously kan. Contoh nama pencapaian dia mungkin dari segi pencapaian dari segi awak berapa kerja terbaik. Kalau ada lah, ni mungkin untuk orang yang dah bekerja. Tapi kalau macam nama-nama contoh awak ada dapat pencapaian, mungkin awak dapat pencapaian dari segi macam antara semua internship student yang terbaik. Mungkin awak boleh letakkan tu juga sebagai awak punya anugerah dekat situ. Ataupun awak dapat markah yang tertinggi dalam projek ke apa, boleh letak dekat situ sebagai bukti. Dari segi nombor pun boleh kita letak. Dari segi pencapaian, contoh dia mungkin awak buat sales. Kan? Kalau awak buat hasil jualan mesti ada KPI dan awak boleh letakkan KPI awak dekat situ, Key Performance Index tu. Contoh awak dapat jualan 100% bulan tu, letakkan 100% dekat situ. Boleh, tak ada masalah. Letakkan nombor apa lagi? Nombor orang bawahan. Mungkin awak ada pernah jaga orang bawahan, ada 3-4 orang. Letak berapa ramai yang ada tu. Kan? Lepas tu kalau ada orang atasan yang awak pernah liaise with ataupun awak pernah report duty kepada mereka, kan? Letak berapa orang kat atas tu. Ataupun nama jawatan mereka pun boleh, tak ada masalah. Dan kumpulan ahli kumpulan, team members ni. Maksud dekat sini mungkin dalam kumpulan tu, contoh awak buat projek. Dalam projek tu berapa ramai team members awak? Letakkan nombor tu. Jangan letak nama kawan pula, tak payah. Ini dia pergi bantai duk boboh nama kawan sekali kat situ kan, tak pasal-pasal. Tak payah. Nama kawan tak payah. Yang penting nama berapa nombor ahli kumpulan sahaja. And then yang terakhir sekali dari segi nombor, dari segi tarikh. Bila kita letakkan tarikh ni, nampak macam kita betul-betul tahu bila kita buat benda tu. Orang kalau nampak tarikh dia lagi solid. Tarikh ni tak semestinya awak kena beritahu tarikh dari segi macam 28 hari bulan ke, tidak. Mungkin awak boleh letakkan tarikh dari segi macam tempoh masa 1 bulan, 1 minggu, daripada masa 1 minggu ke 2 minggu. Kan? Dia boleh length of time pun boleh juga. Jarak masa tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, so bila kita ubah resume, make sure kita kena ada bukti baru orang percaya yang kita ada pengalaman,
kita ada pencapaian, kita pernah buat, kita pernah belajar, kita pernah sentuh perkara tu. Barulah orang percaya yang kita ada benda tu. Make sure benda yang kita copy paste ni, apa yang kita dah ambil daripada mereka punya job description dan juga job requirement, kita boleh letak dalam kita punya resume berserta dengan bukti. Okay? Dan yang terakhir sekali dari segi betulkan format. Hari ni banyak syarikat menggunakan sistem ATS. Pada yang tak tahu, ATS bermaksud Application Tracking System. Dari segi Application Tracking System yang ramai orang tak faham, actually dia adalah satu artificial intelligence di mana komputer ni dia secara automatiknya dia akan baca kita punya resume dan dia akan bagi bintang. Lagi banyak bintang, lagi tinggi resume kita akan naik dalam satu jawatan tu. Tapi make sure format yang kita gunakan dalam resume kita ni kita boleh dibaca. Kalau ATS sistem tak boleh baca kita punya format, kemungkinan besar kita punya bintang akan berkurang. Awak kurang setengah bintang, awak bayangkan ada lebih kurang 1,000 ke 2,000 orang apply satu jawatan. Kadang-kadang belah sampai 3,000 jawatan, 3,000 orang apply satu jawatan. Kalau daripada 3,000 tu ada awak kurang setengah bintang saja, mungkin awak punya resume tu akan pergi ke page ke-6, ke-7, ke-8. Setengah bintang sahaja. Dia efek banyak. Tapi make sure format tu kena betul. That's why kena make sure format tu betul. Contoh dekat sini, resume ni, dia bukan sebab gambar Mamat tu poyo ke apa. Mamat tu memang poyo. Tapi jangan abaikan gambar. Gambar memang dia tak boleh baca. Yang dekat sini menyebabkan ATS tak boleh detect resume awak adalah dari segi awak punya konteks tu dengan profile summary, dia selari. Bila mana dia nak capture ruangan konteks tu, apa yang berlaku, dia terbaca dengan profile summary sebab dia baca daripada kiri ke kanan. Bila mereka baca daripada kiri ke kanan, awak punya resume ni automatically dia tak dapat tangkap awak punya profile summary. Bila dia baca skill awak, education awak dengan working experience awak pun dia tak dapat baca. Sebab apa dia tak dapat baca? Sebab dia baca skill dulu. Lepas tu dia ingatkan education dengan experience awak ni bawah bahagian skill. So bila masuk dalam sistem ATS ni, bila dia capture, dia boleh capture contact dengan skill saja. Profile summary, education, experience, kemungkinan besar dia tidak boleh dibaca. Saya kata kemungkinan besar sebab ada sesetengah syarikat boleh baca dia punya sistem ATS. Yang pandai sikit mungkin. Tapi ada sesetengah sistem ATS tak boleh baca. Jadi jangan prejudiskan awak punya chances tu untuk dapat kerja menggunakan resume macam ni. Tapi ada orang kata dengan saya, resume kena pendek. Encik Putra, dia kata dengan saya macam tu. Takkan kita nak buat resume panjang-panjang. Kita buat bagi dua separuh macam ni supaya senang orang tu nak baca. Betul. Saya tak nafikan kalau resume pendek senang nak orang nak baca. Tetapi kalau resume pendek, ATS sistem tak boleh baca, resume awak terus pergi bawah, siapa nak baca resume awak? Terus tak ada orang baca. So make sure format kena betulkan dahulu. Satu lagi, tolong jangan gunakan grafik. Kadang-kadang ada grafik macam nombor telefon ni, email ni, alamat rumah ni ataupun LinkedIn awak ni, tolong jangan gunakan logo macam ni. Sebab bila mana awak gunakan logo-logo macam ni, kemungkinan besar dia tidak boleh baca. Tapi memang dia tak boleh baca pun sebenarnya grafik ni. Tapi ada sistem-sistem dia boleh detect awak punya nombor telefon, email dan juga alamat tu. Cuma ada sesetengah ATS sistem kebanyakannya memang tak boleh detect. Sebab dia nampak logo tu dia tak faham, so yang belakang tu mungkin dia tak baca terus. Okay, so be careful. So nak guna resume macam mana? Back to basic. Patah balik kepada yang asas. Gunakan resume daripada atas ke bawah. Tapi jangan buat panjang sangat. Make sure yang awak letak dalam resume awak adalah poin-poin yang relevan sahaja. Kalau kita tengok dekat sini saya summarizekan kat sini lah. Yang pertama sekali nama kat atas sekali. Lepas tu gambar. Lepas gambar, profile summary ataupun executive summary. Terpulanglah awak nak letak apa sekalipun. Lepas tu executive ataupun profile summary awak ni tolong buat ayat yang pendek. Jangan duk bubuh ayat yang klise. Hari ni terlampau ramai guna ayat yang terlampau biasa orang guna. I am a very dedicated, handsome, enthusiastic, hardworking. Macam-macam ayat dia dekat situ kan. Tak payah. Be straightforward. Takap darat je. I am a fresh graduate in Bachelor of IT from APU and had knowledge in Java, Python and SQL during my time as internship trainee at Dell. I am applying for the position of, beritahu nama jawatan yang awak nak apply tadi tu. Biar spesifik. Gunakan satu resume awak ni hanya untuk apply kepada satu syarikat sahaja. Biar dia spesifik, tak apa.
Biar orang tu nampak awak ada effort untuk ubah resume awak untuk match dengan syarikat mereka. Barulah mereka rasa awak ni bersungguh-sungguh untuk dapatkan kerja dekat situ. Kemudian, bila awak pergi dekat profile info tu, tolong elakkan letak maklumat-maklumat yang boleh menyebabkan diskriminasi berlaku. Yang pertamanya, kalau dekat sini awak boleh tengok, saya tak akan letakkan dari segi tinggi, berat, umur, IC number, kan, nationality, semua saya tak letak. Saya hanya letakkan alamat. Alamat pun alamat pendek. Kalau boleh, kalau awak nak apply kerja dekat KL, awak duduk luar KL, tolong guna alamat yang berhampiran dengan KL ataupun Selangor. Sebab hari ni dekat KL dan Selangor ada ramai orang apply jawatan tu. Kalau awak gunakan alamat luar daripada KL ataupun Selangor, kemungkinan besar mereka tak akan panggil awak. Sebab apa? Sebab mereka as a recruiter ataupun perundi pekerjaan ni, mereka ada KPI yang mereka kena kejar. Mereka ada deadline yang mereka kena kejar. Lagi lambat orang tu datang interview, lagi lambat lah, lagi koyak lah KPI mereka. So apa yang mereka perlu buat adalah mereka cari orang yang berhampiran dulu supaya senang mereka nak datang interview. Okay. Bila mereka senang datang interview, senanglah mereka nak close jawatan tu secepat yang mungkin. Penuhkan jawatan tu. Tapi kalau macam awak duduk dekat luar daripada KL, tapi awak ada rumah kawan, rumah pakcik, rumah abang, rumah kakak dekat Selangor ni. Jangan duk bubur rumah pakwa makwa ni saya dosa tak tanggung saya beritahu awal ni. So letakkan alamat rumah pakcik ke rumah abang ke rumah kakak, tak kisah. Letak alamat pendek pun tak apa. Kalau mereka telefon, panggil datang interview hari ni, cakaplah minta maaf saya tak boleh datang hari ni, boleh tak saya datang esok ataupun lusa. Tengok hari yang mana yang awak sempat datang ke KL tu. Sekarang saya dekat kampung, nanti saya datang KL, saya datang pergi interview. Nanti saya balik. Boleh tak bagi saya masa sehari ataupun 2 hari? Cakap macam tu. Ada seorang student saya, dia daripada Sarawak, kan, Puan Asna, dia nak pindah ke KL ikut husband dia. Dia daripada Sarawak tu, dia cakap apa? Dia kata saya cakap dengan dia, awak apply jawatan dekat KL, gunakan alamat rumah husband awak. Lepas tu dia apply, lepas tu saya cakap dengan dia, bila syarikat telefon awak untuk panggil datang interview, tolong cakap dengan mereka awak nak virtual interview sebab sekarang awak dekat Sarawak. Dia dapat. Alhamdulillah bulan 1 bulan depan nanti dia akan start kerja dekat KL, dekat Kelang. So boleh, syarikat kadang-kadang dia boleh bagi that leniency untuk ataupun orang kata apa tu, bolehlah mereka boleh accommodate untuk buat online interview. Kadang-kadang hari ni, sebab hari ni pun kita rasa online interview ni ataupun webinar ni mereka boleh terima dah sekarang. Ini bukan zaman-zaman sebelum COVID. Ni pasca COVID ni semua dah boleh diterima pakai. Alright. Now, bila mana dekat bahagian nombor telefon dan juga email tu, LinkedIn, tolong letakkan dalam email dengan LinkedIn awak tu, tolong letak dalam bentuk hyperlink warna biru macam tu, ada garisan, supaya recruiter ataupun hiring manager bila dia buka resume awak, mereka boleh terus klik dan boleh terus pergi dekat website tu. Okay. Dari segi education background pula, kalau awak tengok dekat sini, saya just mention dekat situ field of study tu. Beritahulah sukatilah awak beritahu awak degree ke diploma, beritahu dekat situ. Lepas tu major apa, institute. Kalau tak ada major tak payah, tak apa, it's okay. Institute apa, institute ataupun universiti tu, universiti mana, lepas tu daripada bila awak sampai bila. Duration of belajar ni, tolong mention bulan berapa sampai bulan dengan tahun. Jangan hanya mention tahun sahaja. Lagi-lagi kalau awak habis belajar tahun ni ataupun tahun depan, memang awak kena clearly mention dekat situ bulan berapa awak habis belajar, supaya recruiter tertahu yang awak dah habis belajar ataupun awak bakal habis belajar secepat yang mungkin. Kalau contoh lagi 2-3 bulan, sebab kadang-kadang kita selalu dapat resume yang candidate selalu apply dalam 3 ataupun 4 bulan awal. Dia belum grad lagi. Lambat lagi dia punya convocation, tapi dia dah apply kerja awal 3 ataupun 4 bulan awal. Saya sebagai recruiter dengan kawan-kawan saya sebagai recruiter, kita orang ada KPI. Kalau kita orang nak tunggu awak masuk, lambat. Sebab tu kalau kita nampak macam ni, kita terus panggil awak datang interview. Ataupun kalau kami tak nampak tarikh ni ataupun bulan ni, kami akan assume yang awak ni 3-4 bulan lagi baru grad. Tak payah ambil dia ni. Kita ambil budak lain dulu. So make sure tolong letak bulan dekat situ. CGPA nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau cantik 3 ke atas boleh letak. Subject taken, letak subjek yang berkaitan dengan jawatan yang awak nak apply saja. Jangan dok bobo subjek daripada semester 1 sampai semester 8. Ada seorang student saya before this, dia pergi letak organic chemistry 1, organic chemistry 2, organic chemistry 3. Sudah. Kan semua subjek dia pergi babuh kat situ kan. Daripada semester 1 sampai semester 8. Better elakkan. Hanya letak subjek yang awak rasa sesuai untuk jawatan yang awak nak mohon tu. Kemudian yang terakhir sekali, yang seterusnya professional experience awak. Professional experience biasanya awak boleh letakkan pengalaman internship training. Tak ada masalah.
Tapi kalau boleh letak nombor. Okey, dan kalau ada macam nombor ni refer kepada jawatan-jawatan yang awak nak apply itulah. Kalau macam syarikat-syarikat, contoh macam nombor 1 ni adalah syarikat DEL, nombor 2 syarikat lain, syarikat 2, nombor 3 syarikat lain. Kalau ada lah pengalaman bekerja yang lain. Okey. Kalau dari segi part time awak nak letak boleh. Tapi kalau dia tak sesuai dengan jawatan, dia tak ada kena-mengena dengan jawatan yang awak nak apply, part time job tolong pendekkan sahaja. Mungkin letak 1 bullet point pun dah mencukupi. Jangan letak panjang-panjang. Yang mana berkaitan saja awak letakkan. Okey. Seterusnya skill. Skill ni tolong make sure awak letakkan skill yang berkaitan. Okey, jangan letak skill-skill yang tak berkaitan. Okey. And then extracurricular certification and training, itu awak letaklah apa yang penting-penting letak kat situ. And then last sekali adalah referees. Referees hanya letak 2 orang saja. Tak payah lebih, tak payah ramai-ramai. Okey. Itu sajalah. Alright. Kalau ada soalan boleh terus tanya dekat soalan tu, nanti kita akan cuba jawab mana-mana soalan. Siapa-siapa yang nak perundingan secara peribadi boleh hubungi saya dekat 017-281-2842 ataupun hantarkan resume anda ke mikadinaconsultancy@gmail.com. Okey. Terima kasih Zaid. Encik Putra, okay, sebelum kita buka kepada soalan kepada publik, so untuk makluman semua kita juga maklum-alukan semua untuk memukakan sebarang soalan untuk Cik Putra jawab, kita ambil peluang pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya Cik Putra ni, since kita ada banyak career fair yang dianjurkan sebelum pandemik COVID-19 dah terdahulu, so dijangkakan selepas bila kita dah pulih nanti lebih banyak career fair yang akan dijalankan. So apa pesanan Cik Putra kepada graduan-graduan ni yang apply jawatan semasa dalam career fair? So macam mana kita nak attract majikan ni, sebab saya difahamkan memang majikan ni diterima bertimbul-timbul resume, hard copy, berkotak-kotak resume yang diterima kan. So macam mana kita nak capture perhatian majikan tu, okay, this is the right resume. Boleh sharekan pandangan Cik Putra? Okay, kalau di career fair, kebiasaannya apa yang kita kena buat bukannya hantar resume. Resume kita memang kita tak boleh nak ubah dekat situ. Betul tak? So kalau kita di career fair, kita kena bawa satu resume yang biasa sajalah, yang general resume lah, kita panggil general resume. Apa yang saya ajar tadi tu nama dia personalized resume lah. Okay. General resume ni kalau kita nak refer kan, apa yang kita kena buat adalah kita jumpa mereka, personally jumpa dengan orang yang kita nak hand over that resume tu, jumpa dengan bakal-bakal majikan kita ni, berbual dengan mereka, tanya pendapat mereka, kenali mereka siapa. Bagi appearance awak tu menyelah dekat situ. Bagi mereka ingat awak. Sebab macam saya, masa saya buat career fair dulu dengan syarikat lama saya dulu, apa yang saya perasan, yang mana kami selalu ingat, biasanya mereka datang, mereka tanya, lepas tu mereka akan hulur, lepas tu mereka akan berbual dengan kami, lepas tu kami akan tulis nota dekat dalam atas mereka punya resume tu. Yang mana ada nota tu biasanya kami akan take note lah. Tapi biasanya dia pun akan refer kepada awak punya job description ataupun bergantung kepada awak punya qualification juga, kelayakan awak. Kalau kelayakan tak sama pun mungkin kita tak akan refer jugalah. Yang penting awak kena cari jawatan yang sesuai dengan awak juga. Sebab tu kalau macam awak pergi career fair, biasanya syarikat-syarikat ni akan gantungkan jawatan-jawatan yang mereka ada kosong tu. So apa yang awak kena buat, tengok dulu jawatan mana yang sesuai, make sure awak nampak, kalau boleh Google sekejap, tengok jawatan tu dia punya job description. Kadang-kadang bila mereka ada listkan dekat situ, awak boleh pergi dekat mereka punya website ataupun dekat mereka punya job street ke mana-mana ke, awak boleh tengok dekat situ ada jawatan-jawatan yang mereka post tu, tengok dia punya job description tu, baca sekejap, baru awak jumpa dengan hiring manager ataupun hiring recruiter yang ada dekat situ. Kan? Bila awak jumpa dengan mereka, cakap dengan dia, saya berminat dengan jawatan ni sebab saya pernah involve dalam perkara-perkara macam ni yang awak minta tu. Contoh macam awak production engineer, saya pernah buat benda ni masa saya kerja dekat Top Glove dulu. So saya sekarang datang nak apply kerja dekat Harta Lega. So saya nak saya pernah buat apa yang production engineer ni buat dekat Harta Lega dengan Top Glove dulu. So jangan jadi diri yang biasa. Awak kena buat extra research berkaitan dengan jawatan tu. Baru awak jumpa dan approach mereka. Barulah mereka nampak inisiatif daripada kita yang betul-betul berminat nak join. Hari ni sebenarnya yang kita nak tengok sama ada awak ni betul-betul berminat nak masuk syarikat kami ataupun tidak. Awak boleh jadi 1000 kandidat yang biasa. Tetapi kalau awak datang dengan persiapan macam tu, awak boleh jadi seorang yang luar biasa dekat situ. Betul tu Cik Khalid. Cik Putra.
So basically untuk makluman semua, bila majikan ni dia jumpa beribu-ribu resume yang ada. So yang penting tu adalah interpersonal skill tu yang buatkan majikan ni teringat ini adalah calon yang mereka perlukan. Alright. So saya buka soalan kepada di ruangan chat ni daripada Nur Hanim ni, bagaimana nak menyarik perhatian para majikan bagi calon-calon yang sudah lama meninggalkan dunia pekerjaan dari segi resume dan apakah persiapan calon. Okay, sebelum tu saya nak tanya kepada Cik Putra lah. So ada setengah graduan ni ada juga isu yang macam ni. Selepas dia tamat sahaja pengajian, dia ambil holiday 2-3 bulan dan ada sampai 6 bulan. So macam mana dari resume dia tak kurang cantik. So macam mana tips kalau Cik Putra nak nasihatkan kalau situasi yang macam ni? Okay, dia ada banyak situasi lah. Ada orang yang memang betul-betul pergi holiday, ada orang yang memang dia kerja part time, ada orang yang memang dia try kerja try apply tapi tak dapat-dapat. Cadangan saya tak payah pun mention banyak sangat pun. Kalau macam awak dah fresh graduate ni, just cakap je yang awak fresh graduate, awak baru nak apply kerja sekarang. Ataupun awak dah pernah apply tapi tak dapat-dapat lagi. Jangan takut, jangan malu. Yang penting jujur. Sebab hari ni ramai sangat nak menipu. Kadang-kadang dia kata saya pergi ni lah apa semua, tak payah. Kalau awak pergi holiday, awak cakap je awak pergi holiday, tak ada masalah pun. Orang boleh faham. Sebab hari ni biasanya sebabkan tekanan belajar. Sebab ada certain kawan-kawan saya sendiri pun masa saya study dulu. Lepas mereka belajar, mereka tak terus kerja dulu. Mereka pergi travel, pergi Europe, pergi mana-mana dulu kan. Dia kata release stress. Tapi tak apalah, kewangan mereka mampu. Kan? Tapi kalau orang-orang biasa macam kita yang tak mampu ni nak terus cari kerja, silakan terus cari kerja. Tapi just apply. Tapi kalau macam lama sangat tu dari segi macam mana? Kalau 1 tahun tu mungkin awak kena beritahu secara frankly kenapa. Apa sebab dia. Tapi kalau boleh tolong fill up awak punya resume tu dengan training-training ataupun latihan-latihan. Lama ke tak lama tak kisah. Saya ada seorang student saya 3 tahun dia cari kerja tak dapat-dapat. Jumpa dengan saya bulan 7 hari tu, bulan 11 hari tu dapat kerja sebagai seorang programmer untuk company gaming. Untuk buat game. Lepas 3 tahun. So kalau nak kata susah, dia lagi susah. Dia 3 tahun tak dapat kerja. Kan? Tapi hakikatnya dia boleh. Sebab saya cakap dengan dia, awak kena make sure resume awak tu relevant. Yang pertama sekali. Cari jawatan yang sesuai. Kemudian jadikan resume awak tu relevant. Make sure ada poin-poin yang penting ni masuk dalam resume awak. Dia sebenarnya, berapa lama awak tinggal kerja pun, kadang-kadang kita tak pandang. Kadang-kadang kita tengok, awak tak kerja sekarang. Lagi senang nak kita ambil bekerja. Sebab kita tahu awak boleh masuk cepat kerja. Kita lagi suka. Kita tak payah tunggu awak punya notice period. Tak payah tunggu awak habis belajar. So kadang-kadang benda macam ni ada advantage kepada awak. Jangan nampak yang keburukan saja. Ada kebaikan yang sebenarnya menanti dekat situ. So jangan takutlah. Bagi saya Anim, apa yang awak boleh buat adalah hantar je resume. Make sure resume awak tu sama dengan apa yang jawatan tu nak. And then try banyakkan masuk training-training, letak dalam training. Kalau ada training yang berkaitan dengan jawatan yang awak nak apply, awak pergi ambil training tu dulu. Kemudian dah lepas minggu 2 minggu tu awak masukkan training tu dalam resume. Lepas tu awak pergi apply untuk jawatan tu. Pun boleh, tak ada masalah. Soalan seterusnya Cik Putra daripada Syafiqah Ali, apa saranan untuk graduan yang tiada pengalaman kerja ataupun internship? Sebenarnya ada certain courses bila dia belajar dekat universiti ni Cik Putra, dia memang tak disediakan internship. So memang habis belajar tu dia terus apply kerja. So apa saranan Cik Putra tu? Okay. Sebenarnya macam ni, sebab saya punya ada student saya yang nak apply internship. So kalau orang yang nak apply internship ni, mereka tak boleh, yelah macam mana nak samakan job description dengan apa yang mereka nak. Tapi macam tadi saya tunjuk, awak boleh letakkan job description tu, deskripsi pekerjaan tu, awak boleh meletakkan deskripsi kerja tu dekat awak punya subjek yang awak dah pernah belajar before. Mungkin ada subjek-subjek yang awak pernah belajar tu, awak letakkan dekat situ, awak kaitkan dengan awak punya projek yang mungkin awak study dekat dalam tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab hari ni ada je student saya seorang tu, nama dia Jafran kalau tak salah saya. Dia apply kerja and then dia hantar kepada syarikat di Bayan Lepas Pening. Syarikat tu kata apa? Dia kata dia apply untuk internship saja. Tapi dia dah terus dapat tanpa perlu pergi interview pun. Dia kata sebab dia punya resume tu sangat-sangat interesting, sangat-sangat menarik kepada mata hiring manager tu. So dia kata tak payah. Sebab dia kata, sebab saya cakap dengan dia, awak je samakan saja awak punya resume tu dengan apa yang mereka nak. Apa yang awak boleh samakan tu, ada persamaan. Mereka nampak banyak persamaan dari segi subjek ke, dari segi projek ke, training ke, apa-apa ke, mereka still akan panggil awak. Yang penting persamaan. Sebab persamaan inilah, lagi banyak persamaan yang awak ada, dia akan menyebabkan banyak perbezaan awak dengan kandidat lain.
Okay, so soalan seterusnya Cik Putra. Tadi Cik Putra ada tanya mention mengenai persamaan tu. Tapi macam mana pula graduan yang latar belakang pendidikan dia daripada yang courses yang terlalu teknikal dan peluang pekerjaan di dalam pasaran untuk sebegini. So adakah proper untuk graduan seperti ini untuk apply position yang di luar bidang mereka? Macam mana tu? Kalau tanya saya sejujurnya jangan apply jawatan yang luar daripada bidang awak. Sebab awak akan berlawan ataupun awak akan compete dengan orang yang ada banyak pengalaman ataupun ada banyak kelebihan dari segi education background untuk jawatan tu. Contoh ada 1,000 orang yang apply. Awak apply, awak 1,000 yang 1,100, 1,001 tu. Awak ni nak compete dengan 1,000 orang yang ada pengalaman ataupun education background yang sama dengan jawatan tu, kemungkinan besar awak akan kalah. So sebab tu saya ajar yang pertama sekali, pilih jawatan yang sesuai dahulu. Sebab hari ni saya tengok kebanyakan orang dia salah pilih jawatan sebenarnya. Bukan tak ada jawatan yang sesuai, tapi jawatan tu dia tak jumpa. That's why saya ajar gunakan cara yang saya ajar tadi tu untuk awak jumpa jawatan yang sesuai. Tapi memang saya tak nafikan ada certain orang ataupun setengah individu yang memang dia punya education background ataupun pengalaman belajar dia tak sama dengan apa yang mana-mana courses yang dekat luar sana yang diutarakan. So apa yang awak boleh buat adalah yang pertama, pergi ambil training-training yang boleh mendapatkan. Contoh macam sekarang MDEC ada buat training-training percuma. Belajar ajar IT punya subjek-subjek IT yang berkaitan dengan language or something like that. So awak boleh ambil partik lah dalam this kind of courses secara percuma. Boleh masukkan dalam resume awak dan awak boleh apply guna kerja, gunakan cara macam tu. Yang keduanya apa yang awak boleh buat adalah awak boleh fokuskan awak punya pencarian kerja ni luar daripada cara normal. Yang biasa cara normal ni kita apply dekat job street ke, dekat penjana ke, mana-mana tu. Tapi apa yang awak boleh buat adalah mungkin awak pergi hantar resume awak pergi dekat syarikat tu directly. Yang syarikat-syarikat yang awak tahu memang ada jawatan yang disediakan untuk awak. Cuma buat masa ni dia tak ada kekosongan. Awak boleh hantar. Tapi ini last option lah yang saya cadangkan. Ataupun awak buat networking dekat LinkedIn ke, dekat kawan-kawan ke, mana-mana ke, awak tanya kawan-kawan awak yang dah bekerja, awak minta mereka tolong hantarkan resume awak kepada mereka punya HR ataupun recruitment mereka. Pun boleh juga. Tapi terbaik sekali adalah pilih jawatan yang kosong sebab jawatan yang kosong memang ada kekosongan. Cara yang kedua, cara yang ketiga tadi belum tentu ada kosong. So awak akan berharap kat situ. Lama-lama pengharapan ni akan bawa kepada kemusnahan nanti. So hati-hati sikit. Right? Okay, soalan seterusnya tuan daripada Nur Ain Syafiqah, bagaimana nak highlight freelance work dalam resume? Mungkin freelance ni mungkin ada setengah kerja tu tidak related kepada dalam pasaran, contohnya macam wedding planner dan sebagainya. So macam mana kita nak highlight dalam resume tu? Dia macam ni, macam saya cakap tadi, kadang-kadang macam benda-benda yang sampingan kan maksudnya awak ni, wedding planner semua tu kan, kerja part time. Okay. Ada benda-benda yang sesuai yang kita boleh letakkan dalam resume kita, tapi ada perkara-perkara yang kita tak sepatutnya letak. Sebab kadang-kadang kita suka letak perkara-perkara yang macam wedding planning apa semua. Betul, benda tu pada pengalaman kerja. Tetapi kadang-kadang benda tu tak berkaitan dengan jawatan yang kita nak apply. Contoh macam kalau awak nak apply untuk jawatan seorang engineer. Engineer ada perlukan specific skills. Contoh macam AutoCAD, MATLAB, Revit, something like that. So bila kita perlukan this kind of skill, awak letak wedding planner tu apa, dia tak menonjolkan something yang berbeza. Betul memang ada pengalaman kerja kat situ, tapi dia tak menonjolkan something yang mereka syarikat tu nak. So saya cadangkan kalau resume awak dah terlampau panjang, awak nak buang wedding planner tu, boleh tahu awak remove je. Tak payah letak pun tak apa. Kadang-kadang dia memanjangkan resume awak, orang penat dah baca. Better awak jadikan resume awak 1 ataupun 2 pages saja, pendek saja, tak payah panjang-panjang. Tapi yang penting point yang relevan tu kena ada. Yang penting apa yang syarikat tu nak, bukan apa yang kita ada. Hari ni kita terlampau fokus pada diri sendiri, kita lupa yang sebenarnya yang nak ambil kita kerja adalah syarikat, bukan kita. So kenapa kita nak fokus resume tu pada kita? Resume kita sepatutnya fokus kepada apa yang syarikat tu nak, yang sama dengan apa yang kita ada. Itu yang patut kita highlightkan. Walaupun dalam wedding planner kalau ada yang sama dengan apa yang syarikat tu nak, awak boleh letak under awak punya job description, boleh highlightkan dekat situ. Cari persamaan dengan apa yang deskripsi syarikat tu nak, masukkan dalam resume awak. Boleh, tak ada masalah. Okay tuan, tadi ada satu soalan yang saya nampak. So saya tak boleh nak recall balik. Cumanya saya highlight semula tuan, berdasarkan pengalaman tuan dalam sebagai recruiter sebelum ni, apakah kesalahan yang paling kritikal yang selalu paling common graduan selalu buat?
Boleh share sikit tak supaya tak berlaku yang perkara sama? Kesalahan saya tak panggil kesalahan lah kan. Biasanya panggil ni common thing yang orang buat lah. Sebab dulu sebenarnya kesalahan-kesalahan yang orang buat ni sebenarnya benda tu boleh diterima pakai. Tapi mungkin sebab zaman dah berubah, so lama-lama benda tu dah jadi tak sesuai ataupun tak relevan lah saya panggil. Sebab tu saya cakap benda ni sekarang, apa yang saya ajak adalah perkara yang relevan untuk masa sekarang. Sebab masih ramai orang tak buat, masih ramai tak ada orang follow. Okey. Tapi apa yang saya boleh share, kebanyakan apa yang orang selalu buat adalah mereka menggunakan satu resume yang sama untuk apply semua jawatan yang mereka nak apply. Itu mungkin kesalahan yang paling besar. Sebab hari ni kalau awak gunakan resume yang sama untuk apply setiap satu jawatan tu, dia tak ada perbezaan, and dia nampak macam awak ni seorang yang just apply kerja ni sebab ada jawatan kosong yang di offer oleh syarikat tu. Mana kata ada kekosongan awak apply. Tapi kalau awak mana kata kita tak ada effort, mana kata macam kita apply ni sebab kita saja macam memang terpaksa apply kerja. Kalau tak apply tak ada duit, tak ada gaji, tak ada kerja. Tapi kalau kita ubah kita punya resume, kita ikut apa yang syarikat tu nak, kita hantar pada mereka balik, mereka akan nampak yang kita betul-betul berminat dengan mereka. Dan saya nampak benda ni paling sesuai lah untuk zaman sekarang ni. Cik Khalid, saya difahamkan Cik Khalid ada juga bawa anak murid hari ni kan? Ada. Saya tak tahu dia dah masuk ke tak. Saya tak boleh nampak ni. Boleh kita alur-alurkan Cik Bulan ya? Cik Bulan, yes. Hai. Hai, nama saya Cik Bulan. Dengar tak? Dengar Cik Bulan. Okay, hi. So thanks for inviting me, Khalid. Yes. Alhamdulillah, I adalah salah satu pelajar Khalid since September 2020. I adalah salah satu pekerja di mana kesan jugalah kat COVID, hilang pekerjaan pada 24 Julai dan saya mempunyai pengalaman 9 tahun pekerja. Jadi on my side, I jenis yang suka belajar. So for me it's advantage untuk I ambil kelas dia even though I dah ada pengalaman and even though I ada experience how to pergi berinterview ataupun jumpa orang semua. So for me is a new skill. Kita tak boleh rasa kita perfect walaupun kita dah 10 tahun experience, tapi I ambil semua kelas Khalid. I ambil review resume, I ambil I think LinkedIn review, and then I ambil interview preparation, and I ambil career advice. So for me, even though you are 20 years experience work, 10 years, but you don't know what the current layout ataupun the current market punya profile yang needs during COVID. Mungkin dia ada scope lain ke apa. So I try to up to date myself, upgrade myself by pergi ke sesi Khalid punya consultant. So I ambil 3 hari slot, and then I apply kerja on 8 November. Selepas buat tu bulan 9, bulan 10 ni I macam main-main lagi kan, let dulu, relax dulu kan. You tak boleh kerja, you tak boleh cari kerja dalam keadaan stress. That is I think based on experience yang I adapt. You kena chill, you kena calm, baru you boleh apply kerja. Kalau you dalam stress, tertekan, desperately need job, you nak pergi interview pun susah. That is my I try to share lah pengalaman skill. So on 8 November, I try apply my future job by government Penjana, and I dapat alhamdulillah 5 kerja I dapat. 8 November I dapat 5 offer kerja daripada my future job. I tak cakap platform yang lain I tak dapat. I can see that other platform yang quite trending, tapi I dah submit lebih daripada 200 kerja kosong, I tak pernah dapat. Tetapi I yakin and I tak percaya di mana kerajaan sebenarnya membantu platform ni untuk orang dapat kerja. And I boleh sebutkan each of company yang I dapat. I dapat Flavorista company di Puchong sebab saya apply semua area Puchong. And then I dapat Invest Selangor, one of the GLC company besar.
And I dapat Mizu Senmon, company dekat Puchong juga. I think company macam mana ya, Bosch, something macam engineering lah. And then I dapat AR Legacy, which is this company right now. Okay, new chair. And then I dapat company Mesin Air. Mesin Air kalau pergi R&R kan ada air gergang kan. So dia offer air kerja. Basically all these 5 is dekat Puchong. So mana yang kata kerajaan tidak membantu, platform tidak ada, sebenarnya silap dekat situ. And then I think by pergi kelas Khalid Career Service sangat berguna untuk mana anak muda yang tiada berpengalaman ataupun yang ada pengalaman, yang tak ada education, yang tak sama belajar ke apa, you kena cuba sungguh-sungguh betulkan resume, macam mana yang Khalid advice, template pakai biasa je. Sebab saya tengok sekarang ramai yang submit resume macam-macam design. I belajar daripada Khalid, kita pakai simple template because it's easy to upload dalam sistem. Sebab sistem you tak boleh upload, dia tak boleh baca grafik you tau. Sistem tak boleh baca grafik, dia baca content. That's why perlunya basic layout resume yang Cik Khalid kita ajar, di mana saya 10 tahun bekerja pun saya macam rupanya ada pembaharuan baru yang I perlu perbaiki. So far Alhamdulillah, even though dah kerja kat company ni I think sebulan daripada 1st December, I think I sangat bersyukur I dapat dekat daripada rumah 4 km. I'm so happy, lunch I boleh balik, petang I balik on the spot, pukul 6 I dah boleh sampai, 6.10 dah sampai rumah. So it's a good, I can say good improvement for myself, and I'm sure for people out there yang anak muda, tak kisahlah, yang berpengalaman, yang dah senior, you guys boleh dapat rezeki, mendapat pekerjaan yang baik dalam masa yang terdekat. 8 November saya submit resume, 1 Disember saya dah masuk dah. Okay. Alright, thank you so much Bulan. Welcome. Alright, Cik Putra, so kalau tengok pada jam ni kita dah 18 minit, so kita very short time. So banyak ilmu yang kita dah belajar pada hari ni. Terima kasih banyak pada Cik Putra, very fruitful punya sessions. So we very hope that one day kita akan meet again. So sebab banyak lagi soalan yang kita terima lagi ni. Banyak lagi soalan. Tapi itulah saya nak sum upkan apa kita yang session pada hari ini. So berdasarkan apa yang Cik Putra kongsikan sebentar tadi adalah yang pertama adalah mengenai pemilihan jawatan yang tepat bersamaan apa yang kita ada sama dengan apa yang dicari oleh calon, daripada majikan. Sebenarnya apa yang Cik Putra kongsikan sebentar tadi is not what we want, but is what is majikan perlukan. So pemilihan jawatan yang tepat, dan kemudiannya penggunaan laman web pencarian jawatan kosong, menggunakan terma-terma yang sesuai seperti yang N tadi tu, dan juga highlight skill-skill yang kita ada dalam resume kita. Dan ketiga adalah dalam resume kita tu kita pastikan kalau kita apply dekat dalam Kuala Lumpur, gunakan alamat yang berdekatan. Dan banyak lagi lah yang dikongsikan oleh Cik Putra tadi, sangat-sangat banyak. So sebab kepada mana-mana yang berminat untuk dapatkan khidmat konsultasi daripada Cik Putra, saya boleh Cik Putra kongsikan paparan sebentar tadi? Ni dia. Okay, pada siapa yang berminat boleh WhatsApp saya lah, nombor 017-281-842 ni, ataupun hantar email dekat dalam Mikadina Konsultasi. InsyaAllah nanti saya akan cuba reply pada setiap seorang lah. Okay? Okay, alright. So ingat majikan ni pun manusia juga, dia banyak terima resume. So macam mana kita nak dapatkan perhatian daripada pencari kerja, itu yang penting. Majikan ni pun menggunakan sistem seperti mana Cik Putra mention tadi tu, sistem ATS. So kadang-kadang ada perkara yang kita lakukan kesilapan tu kita cuba kurangkan lah. Okay, so saya end upkan sesi pada hari ni. Boleh Cik Putra? Boleh, tak masalah. Terima kasih banyak Cik Putra pada hari ini kerana sudi meluangkan masa. So saya serahkan semula sesi ini kepada Cik Nakib.
Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan moderator kita dan juga Encik Abdul Khalid Putra sebagai panel jemputan kita pada petang ini. Jadi harapnya semoga perkongsian yang telah dikongsikan oleh Encik Putra memberi manfaat kepada semua pengunjung, semua viewers kita, dan juga jangan lupa ikuti Facebook, laman media sosial Protege, Twitter, Instagram dan juga YouTube channel untuk sama-sama kita berkongsi dan mendapat manfaat daripada apa info-info terkini daripada Protege. So baik. Okay. Jumpa lagi minggu depan untuk sesi perkongsian kita bersama daripada Protege kepada masyarakat berkaitan dengan tajuk kenali diri usahawan melalui MyNet pada hari yang sama dan juga pada waktu yang sama. So mudah-mudahan kita sama-sama dapat berkongsi link dan juga share maklumat ini kepada mereka-mereka yang lain. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.